Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita bersama lagi dalam episod yang seterusnya. Sebelum ni kita telah pun belajar bagaimana kita nak buat daripada catatan jurnal Kita buat daripada catatan jurnal. Mana catatan jurnal saya ni? Tak jumpa pula Mana catatan jurnal ni? Tapi ni datang daripada catatan jurnal lah. Kelas yang kita lepas sheet 1. Sheet 1. Okey, ni catatan jurnal kita. Sheet 4 ni tak ada apa-apa Sheet 4 ni tak ada apa-apa. So kita delete je lah. Delete. Okey. So ni kita ulang nampak ni. Ni formula ni. Sheet 1 dia merujuk kepada sheet 1 A3. So sheet 1 A3 ni. Tarik ni. Bila kita ni nyalakan, untuk keluarkan tekan enter Okay, so kita dah pergi kita dah belajar referencing Cell referencing, absolute cell referencing. Hari ni kita buat sampai imbangan duga. Hari ni saya nak buat sedikit pelarasan pada imbangan duga. Katalah kita ambil dua pelarasan ni, mesin susut nilai sebanyak 10%, kaedah garis lurus kita pakai kaedah paling biasa, dan gaji ta'al-kru sebanyak RM1000. So kita nak buat pelarasan ni. Masih ingat lagi dokumen sumber kita? Kita punya kitaran perakaunan kita bermula dengan dokumen sumber. Kemudian kita pergi kepada journal, kemudian pergi kepada ledger, kemudian pergi kepada imbangan duga. Kemudian ada imbangan duga yang kita selaraskan. Banyak perkara yang kita selaraskan, antaranya susut nilai terdahulu dengan ta'al-kru, kemudian hutang lapuk kalau ada dan sebagainya. Pelarasan-pelarasan tu kita perlu buat. Ini saya akan tunjukkan pada anda dua pelarasan yang kita boleh buat pada hari ini. Baik. So bila kita buat imbangan duga, so ni imbangan duga yang asal lah. Imbangan duga yang asal. Sama ada kita nak namakan dia selepas ni imbangan duga terselaras ataupun tidak, itu kemudian lah. Itu ada yang saya pernah ajar anda pada sebelum ni, kita jadikan dia imbangan duga terselaras kan, pun boleh. Kalau nak biar pun tak ada masalah. Kita tahu bahawa imbangan duga ni telah kita update kan. Baik, untuk kita buat itu, masih ingat lagi, imbangan duga ni mesti kena ada ruang. Mesti kena ada ruang lah. Jadi caranya kita mesti insert dulu row. Alhamdulillah. Insert row, sekurang-kurangnya 2 lah. Kita boleh insert macam ni, klik kanan ataupun kita klik ke atas ni insert. Insert sheet. Insert sheet dan sini insert sheet ada sepatutnya. Insert format, kat sini tak ada. Tak apalah, kita pakai klik kanan je. Dalam awak punya extend ni ada shortcut dia. Okay, sebab saya pakai online punya version dia ada limit sikit. Baik. So kita ingat bahawa bila kita buat satu pelarasan, kalau masih ingat saya ajar anda semua sebelum ni pada semester 1 dulu, setiap pelarasan mesti ada 2 kesan kepada imbangan duga. Satu debit dan satu kredit. Jadi mesin 10%. So kita pergi kepada mesin kita 3,000 harganya. So kalau 10%, macam mana? Okay, kita nak buat 10%. So kita tekan sama dengan, kita pergi dekat 3,000 ni, ataupun kita nak tulis percentage dulu pun boleh, tak ada masalah. Tak apalah, saya pergi pada 3,000 cost. Kita pergi kat sini, kita tekan shift, tekan 8 ke atas tu. 8 dia ada bintang kecil. Okay, 10% merujuk kepada 0.1. Kita tekan 0.1. 0.1 ni paling mudah sekali lah. Sebab 10% maksudnya 10 bagi 100. Jadi 0.1. Okay, so tekan enter. So automatically 300 ni akan keluar. Nampak dia punya kiraan ni. So tulislah belanja susut nilai, ataupun kita nak singkat je lah, kita tulis pendek je BSN mesin, belanja susut nilai mesin.
Jadi kalau kita tengok ni, dia tak ada berubah. Nampak tak? Sebenarnya sepatutnya berubah Tapi kenapa tak berubah? Sebab kita punya range kita sampai sini je. Kalau kita buat sampai akhir ni, so dia akan berubah lah. Nampak sebelah debit 17,300, sebelah kredit 17,000. Jadi imbangan duga tak imbang. Kalau masih ingat, kita kena buat satu imbangan duga mesti ada kesannya kepada dua side, sebelah debit dan sebelah kredit, ataupun sebelah dua kesan lah. Mungkin sebelah debit saja berkurang dan bertambah di tempat yang sama, ataupun di kredit saja di tempat yang sama. Okey. Tapi yang penting sebelah ni kita dah ada panjang sebelah debit. Sama ada kita nak potong sebelah debit ni 300 ataupun kita tambahkan sebelah kredit 300. Jadi jawapannya untuk belanja susut nilai, kita ingat kita akan wujudkan satu perkataan dinamakan susut nilai terkumpul. Kalau masih ingat lah Dan kita akan letak saja nilai yang sama. Jadi kita guna cell referencing, sama dengan tekan je 300. So kita dapat dapatlah cell referencing kita 300 So satu susut nilai, satu pelarasan kita dah buat. Tapi ini nampak tak sama lagi. Nampak kenapa? Sebab range dia daripada sini sampai sini je. Klik 2 kali, nampak ni. Nampak? Jadi sepatutnya range kita akan tarik sampai bawah. Enter Baik, tak baru satu. Kita buat satu lagi lah. So kita tambah lagi row. Insert row. Okay, kita luaskan dulu range-nya. Enter. Tekan 2 kali, tarik. Dah terlebih. Pergi balik patut sini. Jangan tekan luar boleh juga. Oh, sini boleh. Tekan luar tak apa, boleh. Yang Microsoft baru ni boleh. Excel baru ni. Okey, dia tak beli lah. Tak apa. Itu saya ignore je apa saya cakap tadi Okey, so ini nama yang tadi kita tak buat lagi pelarasan yang seterusnya. Gaji tak accrue So gaji tak accrue, masih ingat lagi kita nak buat macam mana? Gaji tak accrue ni maksudnya apa? Gaji yang kita masih ada tertunggak lagi lah, senang cerita tertunggak sebanyak 1,000. Okey. So gaji tak accrue adalah item bawah apa? Item bawah apa? Liability, betul tak? Terdahulu, belanja terdahulu, aset semasa. Belanja tak accrue, liability semasa. Kalau masih ingat lah. So gaji tak accrue 1,000. So kita tulis gaji teraccrue. Okey. Kita tak nak ni 1,000 ni. Okey, so gaji tak accrue 1,000 sebelah kredit sebab dia adalah liability belanja terdahulu, aset semasa. Kalau masih ingat belanja terdahulu, aset semasa. Belanja terdahulu, aset semasa. Masih ingat lah Okay, so automatically nampak tak seimbang. Okay. Kemudian saya juga belajar bila tak accrue kita kena tambah. Terdahulu tolak. Ingat dah saya ajar dulu. Terdahulu tolak kan. Jadi kita kena tambah kan kita punya gaji tu, instead of 2,000, jadi tak accrue kena tambah. Okay, so yang ni boleh saja kita pergi dekat sheet ni, tekan shift tambah, tekan nilai 1,000 dekat sini ini menunjukkan kita guna formula secara sempurna secara lengkap lah kita guna formula untuk mengira untuk mendapatkan jawapan. Boleh saja kita type 1,000, tak ada masalah. Tapi sebenar yang saya sebut sebelum ni, dia tak power lah nak menunjukkan anda belajar Microsoft Excel kan. Okay, tekan enter. Maka dapatlah jawapan 3,000. Nampak kita punya imbangan duga kita imbang. Okay, so ini selesai sampai pelarasan Baik, kemudian kita nak belajar penyata kewangan. Sebenarnya penyata kewangan ni saya dah sentuh dalam kelas sebelum ni. Kita buat cell referencing, awal-awal tajuk cell referencing tu kan. Jadi samalah, kita dah ada imbangan duga ni. Cuma imbangan duga yang kita ada ni mungkin tak lengkap dia punya item-itemnya, sehingga kita tak mampu untuk sediakan penyata kewangan dengan sempurna Tak apalah, kita buat sikit kasar-kasar Kita buat sikit kasar-kasar. Kita tambah kan. Katalah kita buat penyata pendapatan. Bagi tahun
pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember contoh 2020. Okay, so kita buat ni, kita mergekan dia supaya dia cantik. Okay, kemudian kita buat garis sikit bawah, bold sikit, menunjukkan pentingnya tu. Kemudian kita boleh mulakan dengan kita punya item di dalam penyata pendapatan, bermula dengan apa? Ingat lagi pesan Joya? Joya jualan, pesan pulangan jualan. Joya pesan supaya, kemudian stok awal, supaya berdoa belian pada Allah, pulangan belian, pulangan belian, supaya berdoa pada Allah, angkutan masuk kalau ada, angkutan masuk, dan lain-lain lah ada, kalau ada angkutan masuk. Joya pesan supaya berdoa pada Allah supaya stok akhir. Kemudian kekal kos jualan. Kemudian untung kasar, untung kasar untung kasar. Okey. Kemudian supaya berdoa pada Allah supaya kekal untung hidup, hasil. Kemudian kita akan senaraikan jumlah hasil kita. Kemudian ada belanja. Kemudian barulah last sekali untung bersih untung bersih. Okey. Okey. So seterusnya sama juga tekniknya. Kita nak buat 2 laju ke 3 laju ke, bergantunglah. Katalah kita buat 2 laju saja. So jualan tak ada kat sini. Sepatutnya balance sheet kita adalah jualan ada. So kita boleh buat jualan. Okey. Jualan macam biasa sama dengan pergi dekat kita punya balance sheet tadi. Balance sheet kita tekan enter. Kemudian pulangan jualan tak ada item dalam kita punya imbangan duga ni, balance sheet kita tak ada. So just ignore lah. Sama ada kita nak delete terus pun boleh, tak ada masalah. So automatically jualan ni akan jadi net jualan bersih lah. Akan jadi jualan bersih okay. Kemudian kita akan pergi kepada stok awal. Okay, memandangkan kat sini tak ada item. Jadi saya nak buat jugalah. Okay, so automatically kosong lah ni kita buat garis sikit. Ni automatically akan jadi jualan bersih. Okey. Stok awal ni tak ada maklumat ni, tapi walaupun tak ada, saya reka je lah dekat balance sheet ni tak ada stok awal. Sebabnya ini kita buat secara spontan je. Okay, walaupun tak ada, kita adakan. Saya reka je lah sepatutnya dalam balance sheet tu ada. Katalah saya letak 10,000. Okay. Belian ada dalam balance sheet, ada belian. Okay, 5,000, tekan enter 5,000. Okay, kemudian pulangan belian tak ada. Angkutan masuk ada ke? Angkutan masuk pun tak ada. Okay. Stok akhir pun tak ada. Katalah saya letak, ni saya reka je lah saya letak 5,000. Okay. Dan kita nak selesaikan format kita ni, kalau masih ingat mula kita cantikkan dulu nombor-nombor ni, besar-besarkan sikit, kita letak koma. Supaya dia ada samalah standard semua dia punya numbering format dia tu. Okey, kemudian ingat lagi untuk dapatkan kos jualan daripada stok awal sampai stok akhir, S ke S. So kita tekan sama dengan stok awal, shift tambah belian, tolak pulangan belian kalau ada, tambah angkutan masuk kalau ada, dan stok akhir ni kita kena tolak enter. So kita dapat 10,000 juga.
10,000 juga sebab ada 5. Stok akhir ni 5 juga, beli yang ni 5. Tak comel lah. Saya tukar stok akhir saya kepada 3,000 lah. 3,000 baru nampak dia nombor dia lain sikit. Okey. So kos jualan saya 12,000. So untuk mendapatkan untung kasar, masih ingat lagi, ini saya drag ke sini. Tak ada masalah. Jadi hashtag ni macam mana? Sebab tak cukup ruang kan. So kita tolakkan sikit, ataupun kita tekan 2 kali kat atas ni, pun boleh. Okay. So ini untuk dapat untung kasar, tekan sama dengan kita punya, nampaknya kita punya kos jualan ni lebih besar. Jadi 7,000 tolak dengan 12,000, enter. So akan jadi negatif 5,000. Negatif 5,000. So ini tak jadi untung kasar lah, dia jadi rugi kasar. Rugi kasar. Kita haraplah nanti mungkin ada hasil lain yang menyebabkan berlakunya keuntungan. Tak apa, katalah saya letak sini sewa diterima, tak ada kat situ. Dalam kita punya ni ada bank, modal, belian, jualan, gaji, mesin. Yang lain semua tak ada kaitan dengan penyata pendapatan. So kita letak sewa. Okey, katalah kita letak sewa diterima. Sewa diterima. Kita letaklah sebab satu je, kita terus letaklah. Kita letaklah 7,000. Okey. Banyak sikit lah, 9,000 lah. 9,000. Okey, kemudian kita ada belanja tadi, ada dalam sheet tu saya nampak tadi. Kita ada beberapa belanja. Kita ada belanja gaji. Okey, so memandangkan dia ada nombor gaji, belanja ada lebih daripada satu, kita kena letak di lajur yang lebih awal lah. Gaji 3,000, enter. Kemudian ada lagi belanja lain. Kita ada belanja sud nilai. Ada lagi belanja lain. Modal, belian, jualan, gaji dah masuk. BSN, SNT, okey tak ada. So enter. Belanja sud nilai kita ada, sama dengan tekan belanja sud nilai, enter. Okey, so jumlah ni kita kena tambah. Macam-macam cara kita nak tambah, tapi saya suka paling mudah auto sum. Tapi tempat ni tak menarik, dia bukan kat sini, ni soalan untung bersih pula kan. Kita drag je pergi ke sini. Lawakan sikit, buat garis. Kemudian ni pun kita buat garis. So untung bersih kita tekan sama dengan rugi kasar, shift plus hasil, iaitu sewa diterima, shift tolak dengan belanja, enter. So kita dapat 700 kita punya untung bersih. Boleh Okey, alhamdulillah. So ini baru penyata pendapatan. Kita mungkin nak sediakan kita punya balance sheet. Tadi saya sebut balance sheet saya sebut imbangan duga, saya sebut balance sheet pula. Silap. Trial balance tadi patutnya trial balance. Imbangan duga, trial balance. Saya sebut balance sheet pula. Maafkan saya. Ni bahasa Inggeris trial balance. Okey. So kita pergi kepada balance sheet kita buatlah sama. Balance sheet, statement of financial position, bahasa Inggeris pula. Statement of financial position ni. Okey. As at 31st December 2020. Okey, sama. Bold. Okey. So kita nak buat bentuk apa ni? Kita buat bentuk penyata ke kita buat bentuk T? Kita buat bentuk penyata lah. So kita pertama sekali non current asset. So non current asset kita ada apa? Ada mesin. Kita tengok dekat trial balance kita, ada mesin. Okay, enter. Kemudian ada SNT. Pergi kat trial balance kita. Sini. SNT mesin. Okay, so letak nilai dia, jangan lupa. Mesin nilainya 3,000. Sama dengan SNT mesin. Pergi dekat trial balance kita, SNT mesin 300.
Okay, so tolakkan sama dengan ini tolak tolak ini enter 2700. So kita letak, biasanya kita letak dekat lajur sini dan kita ada satu je non current asset, tulislah panjang-panjang non current asset. Dan kita ada current asset. Kita ada current asset. Kita ada satu je asset bukan semasa kan. So apakah non current asset? Kita punya current asset, kita ada bank. Berapa nilai dia? Bank 7000, enter. Dan kita ada tunai ke? Mari kita tengok. Tunai tak ada. Okay, tunai tak ada. Ada lagi tak current asset? Asset semasa, belian jualan, gaji, mesin. Tak ada dah. Asset semasa dah tak ada. Tapi kita tadi dah ada sepatutnya ada berkira-kira tadi, ada stok so kita letak stok akhir kita dalam kita punya ni. Tadi kita reka stok akhir kita 3000 stok akhir 3000. So kita pakailah dekat dekat kita punya penyata pendapatan ni. Stok akhir 3000. So okay, so jumlahkan guna auto sum, jutsu yang paling mudah. Tekan kat sini, dia keluar nampak ni, dia akan keluar macam ni. Klik 2 kali, so automatically dia akan kembang cantik punya, cantik. So ini kita drag sikit pergi ke sini. Ini pun sama, drag tap 2 kali. Okay, so ini saja current asset yang ada dan non current asset. Kita jumlahkan untuk mendapatkan jumlah aset bekas masa. Auto sum. Okay, ini nilai dia tak cantik. Cuba auto sum. Nampak? Tadi nampak tak, kita tadi dapat 10,000 je kan. Bila kita buat ni jadi 10,000 je, maksud something wrong lah. Sedangkan non current asset kita ada banyak. Jadi kita klik 2 kali, baru kita tahu. Rupanya apa? Dia punya range kita tak tepat. So kita angkat sikit range kita dan kita tekan enter. So dapat dah 12,700. Okay. So ini kita cantikkan sikit. Kita guna yang ni lah. Okay. So boleh teruskan dengan equity pemilik kita, liability, equity pemilik kita. So equities, honest equity. Kita ada modal tak? Kita ada honest equity dan seterusnya lah. Siapkan seterusnya. Tapi sebab imbangan duga yang kita buat secara spontan, untuk latihan ni memang tak akan dapat imbang lah. Okay. So kasarnya kita dah belajar pada hari ni cara kita nak buat pelarasan dan seterusnya kita menyediakan penyata kewangan sampailah siap statement of financial position. Okay, saya harap anda semua dapat sesuatu pada episod kali ini. Kita berjumpa dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum.